wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 80. Muka surat 80, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ni atau pada kata bahawasanya syukur itu memaling oleh hamba. Situ. Dan bahawasanya, yakni ketahui olehmu bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Lebih tinggi ia syukur daripada sabar dan zuhud dan khauf dan lainnya, lain daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mahmudah. Kerana syukur itu dimaksud dia akan syukur pada dirinya. Dipanggil maksud lizati, pada diri itu. Bersalahan sabar. Sabar ni dimaksudkan daripada sabar akan mengerasi, melawan hawa nafsu. Dan bersalahan khauf, maka iaitu khauf dimaksudkan daripada khauf akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksudkan. Dan bersalahan zuhud, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan lari daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, melarikan kepada yang dimaksud. Dan bahawa syukur itu setinggi-tinggi pangkat, sehingga kan pada hadis yang sahih, mula-mula sekali orang yang dipanggil untuk masuk syurga adalah sekalian orang yang memuji, yakni yang syukur akan Allah pada tiap-tiap hal. Tu orang yang mula-mula sekali yang akan dipanggil masuk ke syurga adalah orang yang memuji, yakni orang yang syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap hal. Itu syukur. Jadi syukur ni setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi ia pangkat daripada sabar. Sabar tu tinggi dah pangkatnya. 300 pangkat, 600 pangkat, 900 pangkat. Sabar apa ini diuji dengan bagai-bagai ujian daripada Allah. 900 pangkat. Tingginya pangkat sabar. Syukur lebih tinggi daripada pangkat sabar. Dan khauf dan zuhud dan lainnya. Ini bicara sifat mahmudah yang kelima daripada 10 sifat mahmudah dalam kitab yang ketiga, dalam kitab Penawar Bagi Hati ni.
iaitu syukur. Apa dia syukur? Apa dia takrifan syukur? Syukur ni terima kasih. Apa maksud syukur? Syukur ni memalingkan, menggunakan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia atasnya. Memaling oleh hamba, menggunakan oleh hamba, melakukan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat oleh Allah dengan dia, dengan barang tu atasnya, atas hamba. Memaling ni kepada barang yang diakan barang kerananya. Apa barang yang dijadikan di kerananya? Iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmahnya apa? Mengabdikan diri akan Allah. Jadi sekalian nikmat yang ada pada seseorang hamba, apakah hikmah Allah jadikan bagai-bagai nikmat pada diri hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barang yang diakan barang kerananya. Kerananya mana tu? Beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan contoh daripada pendengar, sifat sama yang Tuhan letak di telinga, dan penlihat tu contoh sifat basar yang Tuhan letak di biji mata. Tu nikmat yang besar daripada Allah. Syukur dengan makna apa? Guna telinga pada beribadah kepada Allah, guna mata pada beribadah pada Allah, dan kaki dan tangan. Kaki kuat, tangan boleh ni boleh digunakan. Ada orang kaki tak boleh guna langsung dah. Tangan ada tapi semuanya bertulung belaka. Tangannya tak boleh guna langsung. Nikmatnya apa? Kaki, tangan comel-comel. Jadi memaling oleh hamba, menggunakan oleh hamba akan kita tangan ni kepada barang jadi akan dikerananya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia syukur. Jadi kenapa kita gunakan nikmat yang daripada diri kita ni pada mengabdikan diri akan Allah? Sebab kita syukur akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Makna kita bersembahyang ni itu kesyukuran. Kita belajar agama itu kesyukuran. Kita buat ibadah itu kesyukuran. Buat maksiat itu kufur, nikmat Allah panggil, bukan syukur akan nikmat. Orang tak sembahyang kafir. Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja, Nabi kata sesungguhnya telah kafir sebagai kafir yang terang. Kafir apa? Kufur nikmat, tidak syukur akan nikmat Allah. Bagai-bagai nikmat yang Tuhan berikan, semayangnya tidak, itu kufur nikmat. Jadi orang yang bersembahyang ni orang syukur akan nikmat, dengan bahawa dia menggunakan segala nikmat yang telah jadikan kepadanya, kepada barang yang diakan kerananya, iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan nikmat harta, guna harta pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan harta pada mengabdikan diri akan Allah, itu syukur. Syukur akan nikmat Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada kita. Kita didik zuriat tu mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Allah kurniakan zuriat. Besar nikmat tu. Bagi orang yang tak ada rezeki, tak ada lah dianya.
Usaha punya usaha, berobak punya berobak, rata reti berobak, siapa kesudah, tak ada rezeki, tak ada zuriat. Jadi Allah kurniakan zuriat, nikmat yang sangat besar. Syukurnya macam mana? Kita didik anak-anak kita kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita jadikan anak kita matlamat duniawi, bukan. Bukan matlamat duniawi. Tolak dunia, bukan tolak dunia. Sebab kita berada atas muka dunia, atas muka bumi. Tolak dunia kat mana? Nak tolak dunia macam mana? Anak-anak tu pun dunia juga. Perhiasan dunia kan? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak pinak perhiasan dunia. Ada ni. Bukan makna tolak dunia, bukan. Apa dunia yang ada di kita? Nikmat daripada Allah. Didik anak kita guna nikmat pada beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil syukur. Kalau semata-mata didik untuk duniawi, tak syukur gitu. Lepas tu macam mana dengan anak, akidah dia macam mana? Semayabang dia dengan ilmu ke tidak? Bak hati dia taat batin, maksiat batin, tekan ke tidak? Tidak. Duniawi semata-mata. Itu bukan syukur. Ini besar ni syukur ni. Segala-gala duduk atas syukur lah. Apa yang Tuhan beri pada kita sebagai hamba ni, kita palingkan, kita retah, kita gunakan kepada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala, beribadah akan Allah. Itu dia syukur. Dia katakan contohnya memalingkan akan pendengar telinga dia kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Itu contoh. Telinga digunakan untuk dengar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat yang sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syukur. Telinga dengar molek, mata comel, tangan kaki sempurna. Gunakanlah untuk belajar ilmu yang beri manfaat. Bukan hanya guna untuk belajar ilmu dunia saja. Dah tolak ilmu dunia, belajar ilmu dunia. Dunia untuk palingkan kepada akhirah. Dunia yang akan dipalingkan pada akhirah. Ilmu dunia yang ada dipaling pada akhirah. Dalam keadaan orang yang ada ilmu dunia tadi ni, ilmu asas agama, fardhu tauhid, fiqh, tasawuf lengkap. Dia belajar ilmu dunia belas tahun sampai keluar negara. Ilmu agama setakat fardu ain sahaja. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf sahaja, tak banyak. Orang yang boleh belajar ilmu dunia sampai ke luar negara, makna budak cerdik, orang cerdik. Orang cerdik seumpama ni, kalau setakat nak lengkapkan ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, simple sahaja. Sebab apa? Sebab mereka perlu belajar hanya sekali sahaja. Sebab mereka cerdik. Sebab tu mereka boleh belajar ilmu dunia sampai keluar negara. Kenapa? Cerdik. Tapi kecerdikan, nikmat daripada Allah, digunakan kecerdikan hanya untuk ilmu dunia sahaja. Ilmu fardu agama tak belajar, tak mensyukuri nikmat, orang panggil. Bukan nak belajar jadi alim ulama. Alim ulama tu alim fardu kifayah. Alim ulama tu alim fardu kifayah. Nabi jadi alim fardu ain je. Nah, ni. Sebab ada yang belajar tu budak-budak cerdik.
Maknanya dia belajar simple saja. Dia faham molek-molek je. Dia cerita mudah je. Sekali yang lalu je belajar, dia faham. Sebab dia budak cerdik. Adakah ilmu dunia dia jadi ketinggalan daripada kawan-kawan dia? Adakah ilmu dunia jadi rugi? Kurang markah? Dah, budak cerdik. Ada apa-apanya. Dengan belajar ilmu fardhu ain tu, menggunakan sebahagian dari masa dia, tak jejah sikit abuk pun masa untuk ilmu dunia. Jadi kalau seumpama ni, ilmu dunia akan dipalingkan kepada akhirah. Bila paling pada akhirah, termasuk ilmu dunia adalah mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mana? Hak tadi, hak lengkap ilmu agama yang memberi manfaat, fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Dia ilmu agama sendiri pun kalau tak letak susunan molek pun tidak memberi manfaat. Itu ilmu agama dah. Duk masjid surat tak pernah lari daripada majlis ilmu. Tak pernah lari daripada majlis ilmu. Ada orang lari, ada orang tak lari tapi tak peduli. Dia tidak istimak, dia tidak tuntut dengar. Dia hanya terdengar saja, dia malah balik. Dia tak peduli. Fokus dia tak ada. Cerita apa pun, apa pun dia ustaz mengajar, tak faham. Nak faham macam mana? Dia tak ada fokus. Otak dia melayang-layang. Tunggu nak sampai isyak lepas tu nak balik bergelisah sekali. Dah kenapa? Dia ilmu asasnya tak ada. Pokok pakannya jahil tukir kita panggil. Tak ada asas. Nak mula je nak belajar fardhu ain, payah. Dia pun tak, dia tolak awal-awal lagi, tak peduli. Dia tak berhera pun, tak peduli walaupun tak lagi. Maknanya dia bukan berada di majlis ilmu. Dia bukan duduk majlis ilmu. Ni hak besok tukang ngucap. Dia panah ni ngucap. Ada ni jenis-jenis April ni dia ngucap. Dia tak boleh lama sikit. Mula ada lama dah boleh dah. Terkadang tak pernah lari majlis ilmu, tak pernah buat masalah dalam majlis ilmu, tenang, relax je. Padan. Tapi pergi kepada fardhu ain tauhid, tak luluh. Fardhu ain fiqh basmayang, tak lepas. Lepas tu duk dengar apa? Duk dengar apa? Manfaat seumpama tu. Zahirnya majlis ilmu, belajar ilmu agama. Hak tadi cerita belajar ilmu dunia betul benar. Belajar ilmu dunia betul benar, belajar dengan guru yang ahli dunia betul benar. Yang mana terkadang ahli dunia tu bukan orang Islam pun, orang kafir. Dia belajar ilmu dunia. Tapi ilmu agama dia lengkap, fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu dunia yang dia belajar daripada orang kafir sekalipun, dia boleh palingkan pada akhirah. Kenapa? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ni dak ni duduk majlis ilmu, dengar mengajar ilmu, ilmu agama Allah luar. Sebagian besarnya fardu kifayah, sebagiannya sunat kita belajar, sebagian kecil saja fardu ain. Tak pernah lari. Ni istiqamah, suka majlis ilmu. Lama mana duduk di masjid, duduk majlis ilmu bertahun-tahun. Tiba-tiba fardhu ain tauhid tak lepas, akidah pun tak betul, fardhu ain fiqh tak lepas, sembahyang pun tak betul. Ada ilmu bermanfaat? Tak ada. Ini termasuk mereka yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini penting nak kena tu ilmu agama lah. Atum molek fardhu ain hak mana, fardu kifayah hak mana, atum molek. Orang hak mengajar nombor 1, orang hak belajar nombor 2.
Orang yang belajar bertanggungjawab atas diri masing-masing. Orang yang mengajar nombor 1 tu lagi besar tanggungjawab, akan dipertanggungjawabkan di hari akhirah. Orang yang mengajar. Orang belajar ni tukang turun nombor 2. Tapi tukang turun nombor 2, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia kena jaga diri dia sendiri. Ada ni contoh makmum lah. Makmum bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia akan kena soal nanti, mayang dia betul ke dah. Tok imam tanggungjawab tok imam, makmum tanggungjawab makmum. Makmum bertanggungjawab atas diri dia sendiri, tapi tok imam lagi besar tanggungjawab dia. Badan ni. Lepas tu kalau makmum bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Kalau tok imam tu buat salah, dia tak boleh nak turut. Pada ni tok imam buat salah, biar tok imam buat salah, kita ikut je lah. Tak, makmum bertanggungjawab atas diri sendiri. Tok imam buat comel dah, makmum buat salah, sebenarnya dia tak sah juga. Dia akan bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Ni atas masing-masing. Tapi tanggungjawab tok imam dia depan, di nombor 1. Samalah tanggungjawab orang mengajar, dia yang mengajar, di nombor 1. Orang belajar nombor 2. Perlu belajar pun bertanggungjawab atas diri sendiri. Pastikan belajar betul-betul ilmu yang memberi manfaat, baru dipanggil mensyukuri akan nikmat, bagai-bagai nikmat pada kita. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, telinga comel, mata comel, apa dia lagi? Nak mari ke masjid, mudah je, kenderaan ada, semua tu nikmat belaka. Apa dia kita ada di kita? Lengkap. Sambil bagai-bagai nikmat. Tapi guna dak nikmat untuk kewajipan. Ni hak ilmu fardu ain, hak mula-mula. Sebab nak berakidah, ilmu fardu tauhid kena sempurna. Nak sembahyang betul, ilmu fiqh nak kena lengkap. Nak pastikan hati itu bersifat dengan sifat baik, tidak bersifat dengan sifat keji, kena pastikan ilmu tasawuf lengkap. Hak tu hak besar ni, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ni hak berkaitan dengan syukur. Dan bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hadapan, masuk ke dalam syurga pun masih lagi ada syukur. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Masih lagi mengangkatkan kepujian bagi Allah. Masuk syurga pun masih lagi ada syukur. Dalam syurga sabar tak ada dah. Dalam syurga zuhud tak ada dah. Dalam syurga taubat, khauf tak ada belaka dah tu. Tapi dalam syurga masih lagi ada syukur. Syukur akan nikmat syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ni setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah. Lebih tinggi ia syukur daripada sabar. Sabar terdahulu kan. Sabar atas kewajipan 300 pangkat. Sabar atas meninggalkan maksiat 600 pangkat. Sabar atas musibah ujian daripada Allah 900 pangkat. Tinggi sabar ni. Disebut dalam Quran 90 kali sebut berkaitan dengan sabar. Tinggi. Tapi tinggi lagi pangkat syukur dan zuhud dan khauf dan lainnya. Tinggi pangkat syukur. Kenapa syukur setinggi-tinggi pangkat? Kerana syukur itu dimaksudkan dia akan syukur pada dirinya. Dia baru maksud li zati. Apa maksud dia? Maksudnya buat ibadat, liya'budun. Buat ibadat. Jadi buat ibadat itulah syukur. Syukur ialah buat ibadah. Jadi
Syukur ni maksud bagi diri syukur tu. Apa maksud? Apa hikmah dijadikan manusia mengabdikan diri akan Allah? Itu maksud dia. Jadi pada diri syukur itulah maksud, iaitu buat ibadah. Maksud pada diri syukur tu sendiri. Apa syukur? Buat ibadah. Orang buat ibadah adalah orang yang syukur akan nikmat Allah. Ni kedudukan syukur. Jadi dia buat ibadah siang malam ni lah kesyukuran. Syukur akan bagai-bagai nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Bersalahan sabar. Dimaksudkan daripada sabar akan mengerasi hawa nafsu yang menjadi wasilah kepada buat ibadah. Itu beza dia. Syukur tu buat ibadah. Buat ibadah tu dah syukur. Sabar ni dimaksudkan daripada sabar itu akan mengerasi melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia halang ibadat. Bila dapat sabar, maka menjadi wasilah tangga kepada maksud. Apa maksud? Buat ibadat. Wasilah tangga dia sabarlah. Daripada sabar pergi kepada buat ibadah. Jadi sabar ni panggil maksudun li ghairi. Dia bukan nak pada sabar, dia nak pada maksud sebenar buat ibadah. Tapi nak buat ibadah ni tangga dia, wasilah dia kena mari daripada sabar. Jadi sabar menjadi tangga wasilah kepada maksud yang sebenar, iaitu buat ibadah. Jadi sabar ni wasilah. Jadi maksud bagi yang lain. Apa yang lain? Buat ibadah. Jadi maksud li zatih ni lebih tinggi daripada maksud li ghairi. Dia ginilah, dia contohlah. Ibadah semata-mata. Ibadah semata-mata. Semayang puasa lah, ibadah semata-mata. Adapun makan, minum, tidur, itu wasilah kepada ibadah. Ada ni. Makan, minum, tidur bukan nak pada makan, minum, tidur tu, nak kepada tenaga nak buat ibadah. Akhir jadi ibadah juga. Tapi bukan ibadah zat diri ibadah, bukan. Zat diri ibadah, semayang tu ibadah, puasa tu ibadah. Makan, minum, tidur bukan ibadah. Tapi makan, minum, tidur itulah menjadi tangga wasilah kepada ibadah. Maka makan, minum, tidur pun jadi ibadah juga dianya. Jadi ibadah juga. Sama macam bicara tadi, belajar ilmu agama, ilmu bermanfaat. Diri belajar tu ibadah dah. Belajar ilmu dunia, ilmu dunia lah. Ibadah apa? Tapi dia palingkan pada beribadah kepada Allah. Maka jadi ibadah juga. Tapi tak nak banding dengan belajar ilmu agama. Belajar ilmu bermanfaat, diri belajar tu ibadah dah. Adapun belajar ilmu dunia, itu benda dunia, ibadah apa? Tapi bukan berhenti setakat dunia. Dunia yang dipalingkan untuk akhirat, jadi ibadah. Tapi tak boleh nak samalah dengan ketinggian, kelebihan belajar ilmu agama. Jadi syukur ni, diri syukur tu maksud dia. Maksudnya beribadah. Diri syukur itulah buat ibadah. Jadi ibadah adalah kesyukuran. Syukur tu apa syukur? Guna segala nikmat pada buat ibadah, itu syukur. Adapun sabar, maksud daripada sabarnya akan mengerasi hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia menghalang ibadah. Dia kena sabar
ketika nak melawan nafsu yang menjadi tangga kepada melakukan ibadah. Jadi sabar ni wasilah je, tapi kewajipan lah. Jadi wasilah ni dihukum disama dengan maksud lah. Kalau maksud tu mengerjakan kewajipan, meninggalkan maksiat, maka sabar wasilah tu jadi wajib. Ada ni wajib lah. Sabar atas ibadah sunat, sabar atas meninggalkan perkara makruh. Tu perkara sunat je. Meninggalkan makruh pun sunat je. Maka sabar sebagai wasilah tangga, hukumnya sunat. Dahulu kan sabar yang wajib, sabar yang sunat. Kalau sabar menjadi wasilah kepada kewajipan, mengerjakan kewajipan dan meninggalkan maksiat, maka sabar hukumnya wajib. Sabar atas ibadah sunat, sabar atas meninggalkan maksiat, wasilahnya tangganya sabar. Jadi sabarnya hukum sunat. Lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah ni sebagaimana hukum maksud. Kalau maksud tu wajib, wasilah wajib. Kalau maksud tu sunat, wasilah sunat. Sabar atas mengerjakan kewajipan, maka sabar tu wajib. Sabar atas mengerjakan perkara sunat, sabar tu sunat. Tapi nak ceritanya, sabar tu wasilah kepada maksud buat ibadah. Adapun yang dimaksudkan akan dia ni ibadah pada dirinya, diri syukur tu. Diri syukur itulah, itulah dia maksud, iaitu mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersalahan khauf, dan bersalahan khauf, maka iaitu khauf yang dimaksudkan daripada khauf. Apa maksud takut ni? Akan menghalau, akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Apa pangkat yang dimaksud? Buat ibadah lah. Yang dimaksudnya apa? Buat ibadah, tu maksud dia. Jadi nak bawa orang, nak bawa kepada pangkat yang dimaksud buat ibadah ni, takut ni lah yang akan menghalau, yang akan membawa orang yang takut kepada maksud dijadikan hamba ni beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan dan meninggalkan kemaksiatan. Mana yang menghalau? Yang menghalau kepada mengerjakan ketaatan, meninggalkan maksiat adalah khauf. Jadi khauf ni menjadi wasilah kepada maksud, iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, khauf dan raja, aqabah yang kelima dipanggil aqabatul bawa'ith. Dipanggil aqabatul bawa'ith. Apa bawa'ith? Yang membangkitkan bagi mengerjakan ibadah. Bawa'ith yang membangkit, yang mendorong bagi mengerjakan ibadah. Mengerjakan ibadah ni dua pula. Mengerjakan ibadah ni dua. Satunya mengerjakan suruhan, yang keduanya meninggalkan larangan. Itu dipanggil mengabdikan diri akan Allah. Dia buat ibadah ni dua. Mengerjakan suruhan dipanggil mengabdikan diri akan Allah. Meninggalkan larangan dipanggil mengabdikan diri akan Allah. Ibadat belakalah. Ibadat ni maknanya mengabdikan diri akan Allah lah ibadat ni. Menghambakan diri akan Allah tu panggil ibadat. Jadi yang mendorong kepada mengabdikan diri akan Allah, yang membangkit pada mengabdikan diri akan Allah, khauf dan raja. Sebab pekerjaan ubudiyah kita ni,
beredarnya pekerjaan ubudiyah. Ini kita ni. Pekerjaan ubudiyah lah, pekerjaan kehambaan. Jadi beredar, berpusing, berkisar pekerjaan ubudiyah, jadilah dua perkara lah. Apa dia? Mendirikan taat dan menegahkan daripada maksiat. Itulah dia pekerjaan ubudiyah, kehambaan. Mana yang menjadi pendorong? Iaitu khauf dan raja. Jadi khauf ni, maksud daripada khauf ni menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Apa dia? Berbuat ibadah. Nak takut akan Allah, maklumlah ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama, hanya senya. Tu ada ni. Innama, hanya senya yang takut akan Allah daripada hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang berilmu. Innama adatu hasrin. Innama, apa dia innama? Hanya senya. Jangan lupalah hak di dalam kitab kita dahulu, sifat kepujian yang kedua. Sifat kepujian yang kedua, khauf, takut akan Allah. Didatangkan ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya hanya senya. Tak ada yang lain, tak ada. Itu panggil adatu hasrin. Hanya senya saja, jua. Hanya senya takut akal daripada segala hambanya oleh sekalian orang yang alim. Orang yang alim jualah yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu. Sekurang-kurangnya alim ilmu fardu ain. Itu sekurang-kurang. Sekurang-kurangnya alim ilmu fardu ain. Hanya senya orang yang jahil ilmu fardu ain. Wal jahilu adullah walau kana abida. Orang jahil ni Nabi kata musuh Allah walaupun dia kuat buat ibadat. Ada. Orang jahil ni musuh Allah walaupun dia rajin buat ibadat. Tak musuh Allah macam mana? Akidah tak betul. Tak musuh Allah macam mana? Semayang pun tak betul. Hati riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan. Itu kekasih Allah. Itulah dia musuh Allah walaupun dia rajin buat ibadah tunggang-tunggik sekalipun. Hanya senya orang yang takut akan Allah daripada segala hambanya, orang yang alim. Sebab tu dah kita Minhajul Abidin nak bicara kau darajat dimulai dengan ayat apabila betul bagimu jalan. Ingat tu. Itulah kita Minhajul Abidin. Apabila betul bagimu jalan. Jalan akidahnya betul, jalan pekoh zohirnya betul, jalan tasawuf hatinya betul. Barulah pergi kepada aqabah yang kelima dan kita Minhajul Abidin. Barulah pergi kepada apakah yang membangkit, yang mendorong kepada mengabdikan diri akan Allah. Nak mengabdikan diri akan Allah, kita sebagai hamba, pekerjaan ubudiyah mengabdikan diri akan Allah. Jalan betul ke dah? Akidah betul ke dah? Semayang betul ke dah? Baca Fatihah, baca tasyahud betul ke dah? Bak taharah sempurna ke dah? Syarat bagi tiap-tiap rukun sempurna ke dah?
Syarat berjemaah sempurna ke dah? Nak mengabdikan diri akan Allah. Dah, tak sedar helah lah. Dua jalan je. Nak jalan bahagia ataupun jalan celaka. Jalan bahagia, ilmu. Jalan celaka, berpaling daripada ilmu. Dua tu saja. Tak ada ni. Jalan bahagia, ilmu. Dan kitab Minhaj didatangkan hadis, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh yulhamu su'ada wa yuhramul ashqiya. Al-ilmu imamul amali, ilmu menjadi imam kepada amal. Amal, ilmu. Kita orang Islam beriman lah. Oh, jahil cakap gitu. Kita semayang pandai. Oh, jahil cakap gitu. Islam kita warisi dari ibu bapa. Iman tidak warisi. Ada ni. Hak pecahan Mu'tazilah tu, hak pegang salah, semuanya dihukumkan sebagai orang Islam. Hidup matinya dihukumkan sebagai orang Islam. Dia orang Islam. Akidah dia salah, itu bab iman. Oh, semayang pandailah. Khalaq bin Rafi', sahabat Nabi orang Badawi, semayang 3 kali dekat dengan Nabi. Nabi kata, fa innaka lam tusalli, kamu belum sembahyang. Kalau semayang pandai, Khalaq bin Rafi' sahabat tak pandai. Tak pandai rukuk, tak pandai sujud. Pandailah. Bilangan rakaat tahu. Rukuk 13 tahu. Tapi syarat bagi rukuk pandai ni. Ilmu menjadi imam kepada amal. Nabi ulang balik sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdaan yang jawami'ul kalim, sabdaan yang ringkas tapi maksud dia luah. Tu Nabi sabda, kita cakap panjang lebar, ni kehendaknya pendek je. Yang kita cakap kan panjang lebar bercakap. Sebab maksud dia apa sebenarnya? Sikit je maksud. Dah cakap panjang lebar tu kita. Nabi cakap pendek tapi maksud dia luah. Tiba-tiba Nabi ulang balik. Al-ilmu imamul amali. Sahih dah. Ilmu menjadi imam pada amal. Nabi ulang balik. Wal amalu tabi'uh, dan memula amal ialah mengikut ilmu. Amal mengikut ilmu. Amal yang paling besar iman akidah, kena ikut ilmu molek. Amal zuhur yang paling besar semayang. Ni Isra Mi'raj ni kan, bola rejak ni kan, semayang yang terima direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Semayang ikut ilmu. Lepas tu Nabi sambung, akan diilhamkan ilmu kepada mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang bahagia ahli syurga, dan ditegahkan ilmu, dihalang ilmu daripada orang yang Tuhan takdir pada azab, orang yang celaka. Itu je. Dua jalan. Jalan bahagia, syurga. Jalan celaka, neraka. Orang yang Tuhan takdirkan pada azab, dia orang bahagia, ahli syurga, Allah akan takdirkan jalan ilmu kepadanya. Sebaliknya, kalau orang yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka, Allah akan sekat ilmu daripadanya. Allah akan sekat ilmu daripada. Macam-macam cara lah. Hak tambah belajar, hak memang tak peduli, macam-macam lah. Belajar dah orang dianya, tapi terhalang daripada ilmu yang memberi manfaat. Macam tadilah, tak pernah lari daripada ilmu, sentiasa berada majlis ilmu bertahun-tahun, tetapi tak dapat ilmu yang beri manfaat. Kenapa ni? Dia tetap tertegah daripada ilmu, walaupun duduk nadah telinga pada ilmu agama sekalipun. Itu bahagian dia. Tapi bagian zahir kita gitu je. Bagian zahir itu bagian hakiki, itu di sisi Allah. Bagian kita tadi, nak jalan bahagia, ahli syurga, ilmu.
Nak jalan celaka ahli neraka, berpaling daripada ilmu. Orang jahil musuh Allah walaupun rajin buat ibadat. Tu saja. Simple saja, mudah saja. Tapi simple mudah pun perjalanan telah ditetapkan oleh Allah pada azal, sama ada bahagia, baik, syurga ataupun celaka, jahat, neraka. Itu pegangan kita. Habis bicara tadi bahagian zahir. Nak jalan bahagia, ilmu. Belajar fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf. Nak jalan celaka, berpaling daripada ilmu. Fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf. Biasa saja. Rajin ilmu ngaji Quran, sehari-hari 2-3 guru Quran dia belajar. Tapi bila dia ajak belajar fadha'in tauhid, fiqh, tasawuf, dia ilim kepala, tambah. Baca Quran je lah dianya. Baca Quran tanpa akidah Al-Quran, Quran akan laknat kembali. Baca Quran tanpa beramal dengan perintah zahir batin Al-Quran, Quran akan laknat kembali. Baca Quran hati riak, ujub, takabur, hasad, Quran akan laknat kembali. Tak ada bahagian. Hak fardu ainnya akidah tauhid, hak dalam Quran tu. Hak tu hak fardu ain. Baca Quran sunat selebih-lebih zikir. Tapi hak sunat tulah dia kejar. Hak wajib dia tak peduli. Itu bahagian masing-masing. Itu je. Orang yang berilmu sahaja. Orang yang berilmu jua hanyalah yang akan takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tu yang menghalau, akan takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud, iaitu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut ni dipanggil wasilah. Dan bersalahan zuhud, dan iaitu tu zuhud dimaksudkan daripada zuhud akan lari, yakni berpaling. Akan lari, yakni berpaling daripada dunia yang melalaikan daripada Allah. Dia ada qaid di situ. Dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala kepada yang dimaksud. Mana? Akhirah, beribadah akan Allah. Dan bersalahan zuhud. Zuhud ni tinggi dah pangkat. Tak boleh banding dengan pangkat syukur. Tinggi pangkat syukur lagi. Kenapa? Kerana zuhud ni maka iaitu zuhud dimaksudkan daripada zuhud ni akan lari, akan berpaling daripada dunia yang melalaikan daripada Allah Ta'ala. Dunia yang melalaikan, lari, berpaling kepada yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Akhirah lah, buat ibadah. Zuhud ni bukan buang dunia. Dikir zuhud ni kena pakar buruk-buruk, kena pakar apa? Compang camping apa? Kita panggil apa tu? Compang camping. Bukan gitu. Zuhud ni berpaling hati daripada dunia yang melalaikan akhirah. Kita nak lari dari dunia macam mana selagi belum meninggal dunia? Kita boleh lari dari dunia ni selepas kita meninggal dunia. Selagi kita hidup atas dunia, kita nak lari macam mana? Nak lari dunia tadilah masuk dalam kubur, kambuh. Meninggal dunia, apa boleh lari? Kita duduk atas dunia, nak lari macam mana? Berpaling hati daripada dunia yang melalaikan daripada Allah. Berpaling ni kepada yang dimaksudkan, iaitu akhirah, beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Maksudnya buat ibadah. Wasilahnya apa? Zuhud. Jalan dia kena zuhud. Dunia yang menghalang ibadat. Jadi dunia yang ada tu palingkan pada akhirah. Dunia yang ada di kita tu paling pada akhirah.
Semua yang ada di kita duniawi belaka. Tapi paling kepada akhirat. Harta, dunia. Anak pinak, dunia. Paling kepada apa yang dimaksudkan daripada harta, buat ibadah. Apa yang dimaksudkan daripada anak pinak yang mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah jalan dia zuhudlah. Berpaling di dunia yang melalaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah tangga kepada yang dimaksud, iaitu buat ibadah. Dunia palingkan menjadi akhirah. Itu di zuhud. Jadi wasilah bukan maksud, iaitu beribadah akan Allah. Adapun syukur, maksud pada dirinya. Maksud iaitu buat ibadah pada yang dimaksudkan akan dia, akan syukur. Yang ini maksud dia apa? Buat ibadah pada dirinya, diri syukur tu. Itu dia maksud kepada, maksud dijadikan manusia ni beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Ni nak cerita macam mana kedudukan syukur setinggi-tinggi pangkat, lebih tinggi daripada sabar, hak tinggi sangat dah pangkat zuhud dan juga khauf, hak tinggi dah pangkat, tapi tinggi lagi pangkat syukur. Maka kerana syukur itu dimaksudkan pada dirinya, diri syukur, tiada putus ia syukur di dalam syurga. Pada ni. Dan tiada ada dalam syurga itu khauf, zuhud, sabar. Tak ada dah. Sebab dia maksud li khairi, menjadi wasilah, bukan maksud yang sebenar. Maksud sebenar adalah syukur, mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.